Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Lima Ali? Cikgu harap anak-anak sihat hendaknya. Okey, minggu ini ialah minggu yang ke-26 dan merupakan minggu untuk subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Tajuk kita minggu ini ialah kehormatan diri. Okay, kita pergi kepada objektif pembelajaran. Minggu ini kita ada dua objektif pembelajaran. Yang pertama, murid-murid akan dapat memberi pendapat cara menjaga kehormatan anggota seksual diri dan orang lain. Okey, maksudnya kat sini, tak kira lah kita ni lelaki ke, perempuan ke, kita tahu cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan juga orang lain. Apakah cara-cara untuk jaga kehormatan anggota seksual? Itu yang pertama. Yang kedua, membuat pertimbangan kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri dan orang lain. Apa dia kepentingan? Kenapa pentingnya kita untuk menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan juga orang lain? Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 79, tajuk kehormatan diri. Ini ialah tajuk kita minggu ini. Okey, sebelum kita pergi kepada kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri, kita kupas dulu cara untuk menjaga kehormatan diri. Okey, antara cara kita untuk menjaga kehormatan diri ialah dengan bergaul berlainan jantina dan tidak bergaul bebas. Maksudnya kat sini, kita janganlah keluar berdua-duaan ke, ataupun kita bergurau berlebihan, bertepuk tampar, duduk dekat-dekat. Itu adalah perkara-perkara yang tidak elok dilakukan dengan orang yang berlainan jantina. Jaga diri kita, tahu batas antara lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Ada 7 kepentingan yang kita akan bincangkan hari ini. Okay, yang pertama ialah dihormati dan dipercayai oleh keluarga, rakan sebaya dan orang sekeliling. Okay, kalau kita orang yang pandai menjaga diri, pandai menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain, ahli keluarga kita kan, contoh macam mak ayah kita, adik-adik kita akan percaya kita. Contohnya macam awak nak pergi mana-mana kan, mak ayah awak tak risau sebab mak ayah awak tahu awak ni pandai jaga diri. Rakan sebaya pun akan hormat dekat awak dan juga orang sekeliling akan hormat dan percaya dengan awak. Yang kedua, mudah bergaul dengan semua orang. Semua orang rasa selesa nak kawan dengan kita sebab orang tahu, kalau kawan dengan dia ni, dia tak akan buat benda-benda yang tak elok. Contoh macam kita perempuan kan, lelaki, kita nak kawan dengan lelaki. Kalau kita tengok lelaki tu pandai jaga diri, kita akan rasa selesa dan kita mudah bergaul dengan orang tu sebab kita tahu dia tak akan buat benda-benda yang tak elok dengan kita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan diri. Kalau kita pandai jaga diri, kita akan rasa yakin dengan diri kita sendiri. Orang yang dia dah pernah buat kesalahan kan, contohnya dia bila dia pernah buat kesalahan seperti dia bergaul bebas ke kan, masa dia muda-muda dulu kan, dia akan ada satu perasaan rendah diri. Dia tak yakin untuk berhadapan dengan masyarakat sebab dia rasa dia ni jahat, dia ni orang yang tak elok kan. Jadi bila kita pandai jaga diri, ia akan meningkatkan keyakinan diri kita. Seterusnya yang keempat, mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia. Okay, kita pun dah belajar kan, subjek PTI kan, subjek akhlak. Kita dah belajar dah salah satu contoh orang yang berakhlak mulia ialah dia pandai jaga kehormatan diri dia. Jadi orang yang pandai jaga diri kan, dia tak bergaul bebas dengan orang lain, orang akan nampak, inilah orang, ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Okay, seterusnya yang kelima, melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Okay, bila satu masyarakat tu pandai menjaga diri kan, pergaulan, pandai jaga pergaulan antara lelaki dan perempuan, kita akan nampak masyarakat kat situ sejahtera dan aman. Dia tak bergaduh sesama sendiri, dia tak berlaku
perkara-perkara yang tidak diingini. So, masyarakat kat situ akan sentiasa sejahtera dan aman. Seterusnya, maruah diri dan keluarga terpelihara. Orang yang pandai jaga diri, maruah diri dia terpelihara. Begitu juga dengan keluarga dia. Dia tidak menconteng arang dekat muka mak ayah dia. Dia tidak memalukan mak ayah dia dengan perkara-perkara yang tidak senonoh. Sebab kan bila awak buat salah, bukan awak sahaja tahu yang dapat malu, keluarga awak pun akan dapat malu. Orang akan berkata yang mak ayah dia tak pandai jaga anak. Dia tak akan totally salahkan anak, dia akan sebut juga mak ayah tak pandai jaga anak. Jadi kita kena jaga diri kita supaya mak ayah kita tak malu dengan perbuatan kita. Seterusnya yang ketujuh, menjadi contoh atau suri teladan kepada rakan sebaya. Kalau orang yang baik ni kan, dia akan jadi contoh kepada semua orang. Jadi contoh kepada rakan sebaya, jadi contoh dalam keluarga kan. Kalau awak tengok dalam keluarga awak, ada tak orang yang ahli keluarga awak yang menjadi contoh? Orang yang sentiasa sebut-sebut pasal dia, contoh yang baik. Orang akan sebut benda-benda yang baik tentang dia. Sebab apa? Sebab dia pandai jaga diri. Jadi kita kena berusaha, berazam untuk menjadi orang yang pandai jaga diri. Okey, jadi itu sahaja kelas kita minggu ini. Jadi cikgu akan tinggalkan awak dengan kerja rumah. Kerja rumah kita minggu ini satu page je dalam buku modul aktiviti mesra digital PJPK tahun 5, muka surat 52. Okey, harapan cikgu bila kita dah belajar tajuk kehormatan diri ini, cikgu mengharapkan awak ingat sampai bila sampai awak dah besar nanti, untuk awak jaga kehormatan diri awak, jaga pergaulan, jangan terlalu bebas antara lelaki dan perempuan, jangan bergaul dengan orang yang tak senonoh, jaga diri, jangan sampai kita ni orang cakap tak pandai jaga diri. Okey, jaga pergaulan. Kalau nak bergaul kan, contoh macam kita sekolah kan, campur lelaki perempuan, boleh nak kawan dengan lelaki, tapi jangan melebih, jangan sampai orang mengata tentang kita. Kalau ada kerja berkumpulan kan, memang kita ni bila kita belajar, kita tak terlepas daripada ada kerja kumpulan. Jadi kita kena pandailah jaga diri. Kalau kalau group work tu kan, bincang benda yang perlu dibincangkan. Jangan merepek-repek kepada benda yang tak elok. Kita kena fokus dan serius dengan kerja kita. Okey, jadi itu sahaja untuk minggu ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.